والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang mana dah dulu? Syah dan permulaan. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, syah dan permulaan perang sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri perang Qaryah Abwa pada sudah 12 bulan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah. Dan pada itu tahun permulaan sembahyang 5 waktu, kerana menuntut mensyuarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sekalian sahabatnya pada berhimpun bagi sembahyang. Dan melihat Abdullah ibnu Zaid dalam tidurnya rupa orang bang, dan padanya berkahwin Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan padanya jadilah sembahyang di dalam negeri 4 rakaat, dan dahulunya 2 rakaat. Kemudian daripada sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah 1 bulan. Tu gapo tu kita ayat. Tengok kata musannif rahimahullah taala, syahdan ini satu perkara, satu fasal, satu penceraian barulah. Kata musannif rahimahullah, permulaan perang sabilillah. Permulaan perang sabilillah, perang dalam jalan Tuhan. Bermula perang tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul tu sifat kepada perang. Lapar Rasul tu sifat kepada perang. Bermula perang, permulaan perang sabilillah, perang yang bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar sendirinya sendiri Rasulullah. Jadi perang sabilillah hak Nabi kita mula-mula tubik sendiri. Ya perang ni kadang-kadang Nabi tak tubik, Nabi hantar para sahabat pergi. Kadang-kadang Nabi tubik sendiri. Lepas tu permulaan perang yang Nabi tubik sendiri tu gapo? Ialah Qabat. Permulaan tu mubtada, perang tu Qabat. Perang sabilillah yang Nabi kita mula-mula tubik sendiri ialah perang Qarya Abwa. Perang Qarya Abwa. Tu Qarya Abwa. Satu Qaryah lah ni. Qarya Abwa ialah tempat tanam ibu Nabi kita tu lah. Qarya Abwa. Kata gitu, Qarya Abwa ialah tempat tanam ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah. Hak Siti Aminah meninggalkan dunia di Abwa tu. Di Abwa tu lah kita kata tempat tanam ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan jauh ia buat gitu, dan jauh ia daripada Madinah, dan jauh ia daripada Madinah 250 kilometer kita kata jauh daripada Madinah. Tapi biasa jalan ia tak lalu dah, kena kita kena upah suku taksi ataupun kereta, kena borong suku pula nak pergi sana. Dia tak ada, dia bukan tempat lalu jalan nak pergi ke Mekah. Learning tak boleh. Learning dia jalan lain. Daripada Madinah ke Mekah tu dia tak lalu ke Abwa. Dia kena potong jalan hak lain tu pula. Maknanya kalau orang nak pergi situ tu dia kena borong kereta pergi. Jauh pula lah. Jauh juga. Tu Qarya Abwa. Maka Nabi SAW tu tubik mula-mula di situ. Nak ayat itu. Pada sudah 12 bulan. Pada ini selepas daripada. Pada sudah tu yakni selepas daripada 12 bulan. Lepas daripada 12 bulan datang Rasulullah kepada negeri Madinah. Datang 12 bulan 12 bulan daripada hijrah. Soalan tu datang Rasulullah ni dah hijrah, berpindah Rasulullah kepada negeri Madinah. Pada surah ini selepas daripada 12 bulan yang datang Rasulullah, yang hijrah berpindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah. Jadi Nabi kita hidup di Madinah tu 12 bulan barulah permulaan perang hak Nabi tu buat sendiri. Jadi sebelum pada tu kita duk mengaji, belum pada ni Nabi hantar orang ya. Nabi tak pergi sendiri. Hantar rumbungnya yang pergi sekat hatta satu jumlah daripada sahabat pergi sekatnya rumbungnya Abu Sufyan, pergi rumbungnya Abu Jahal. Tahu kan? Hak dulu Nabi tak tubik sendiri. Itu Nabi hantar para sahabat pergi. Tapi hak tubik sendiri ni, hak ni iaitu Qarya Abwa. Pada sudah 12 bulan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Habis itu tu. Dan pada istinah baru pula tu, dan pada itu tahun, dan berlaku pada itu tahun, yakni tahun yang pertama daripada hijrah Nabi itu. Tahun mula-mula tu berlaku gapo kata? Dalam tahun mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Madinah. Nabi siapa ke mana bulan gapo? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Tu. Bukan kata bulan Muharram. Muharram tu seolah kata tahun orang panggil permulaan bilangnya tahun hak Arab. Tu hak Arab. Cuma Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu
Ya masa dulu ya tak ada kira lagi, tak ada bilai lagi. Arab pun duk tupai bilai hak nu. Hak Masihiyah. Cuma Arab sendiri punya ada bulan dia dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal tu dia ada hak dia dah. Bulan dia. Cuma nak bilai 1, 2, 3 tu tahun tu dia tak ada lagi. Orang panggil tak ada, ni makruhkan lagi. Lalu tu Sayyidina Umar pun mula nak mula bilai tahun hak Islam sendiri. Tu duk sorak kira-kira mari kita bilai mula di hijrah Nabi. Ambil situ 1, 2, 3 mari. Tu maka kira 1 Muharram menjak pada tahun hak Nabi hijrah mari. Tu sampai ke hari ni. 1000 tahun lebih. 1104 dah. 1400 lebih. Tu. Habis itu. Maka kata itu pada tahun itu berlaku pada itu tahun, yakni tahun pertama tu berlaku gapo? Permulaan azan sembahyang 5 waktu. Tahun 1 tu berlakunya perintah azan, perintah bel pada semaya 5 waktu. Semaya itu fardu di Mekah nu lagi. Nabi duk semaya di Mekah nu lagi, cuma cara nak panggil sahabat mari tu dia tak ada lagi. Ketika tu duduk di Mekah tak ada lagi. Bahkan di Mekah tu pun buat dengan cara sir, buat dengan cara sembunyi ya, masing-masing duk tusuk ya, dia tak ada boleh zahir lagi. Maka bila sampai ke Madinah tu boleh izhar adalah izhar syiar Islam dah. Lalu tu pada tahun tu lah diperintah semaya 5 waktu. Sebab pun ada permulaan tu, ilat pada permulaan tu. Permulaan semaya 5 waktu, permulaan sembayang, azan bagi semaya 5 waktu. Dia kata kerana menuntut mensyuarat. Minta mensyuarat. Minta orang panggil. Nabi pun panggil mensyuarat Rasulullah, jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun minta mensyuarat oleh Nabi akan sekalian sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita panggil sahabat sorak. Tu sorak. Jadi gapo-gapo tu maklumlah Nabi kita ni ia bukan buat keputusan sendiri dak. Walaupun dia tu boleh dah kalau buat keputusan sendiri kerana semua benda hak ia buat tu daripada wahyu Allah Taala berlaku. Dia bukan buat dengan hawa nafsu dia, tapi Allah Ta'ala perintah mesyuarat juga. Lalu tak mesyuarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sekalian sahabatnya. Mesyuarat tu tak lu pada berhimpun bagi sembahyang. Pada berhimpun, yakni pada perkara yang boleh mengkumpul awak kita. Pada berhimpun, yakni pada perkara, pada cara yang boleh menghimpun bagi sembahyang. Menghimpun ni berkumpul lah. Kita nak buat cara mana nak boleh panggil mari semaya, boleh sekaligus. Kita buat lagu mana cara untuk nak mengkumpulkan orang ramai-ramai untuk kerja semaya 5 waktu ni Nabi pun kecek minta mesyuarat dari kalangan para sahabat ramai-ramai. Dan melihat oleh Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, ni sahabat Nabi. Dan melihat, maknanya melihat ni mimpilah. Dan melihat jadi mimpilah oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid tu mimpi. Melihat di dalam tidurnya. Tu Arab kata melihat dalam tidur ni mimpi dalam kita Melayu. Dan mimpilah oleh Abdullah bin Zaid dalam tidurnya, tidur Abdullah tu. Abdullah bin Zaid tu dia mimpi sebelum pada nak panggil mesyuarat tu lah. Abdullah yang mimpi sebelum Nabi nak panggil mesyuarat tu, dia dah mimpi dah. Mimpi apa? Melihat rupa, bagi melihat. Melihat oleh Abdullah bin Zaid dalam tidurnya, tidur Abdullah, melihat akan rupa orang bang. Tu Abdullah bin Zaid tu. Abdullah bin Zaid tu mimpi. Padahal sebelum pada Abdullah nak waktu baik pendapat dia ni, banyak sahabat dah ada waktu baik. Ya Rasulullah, kita kata genal,
kita kata geduk gedang tu lah, dung 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 dung, dung boleh duk panggil orang. Nabi tak setuju. Setengah sahabat tu, ya Rasulullah, kita guna sunnah lah. Sunnah pun tak apa, sunnah tu guna, boleh dengar suara belakang. Nabi tak setuju. Kerana nak pergi semai dengan pok Yahudi pula lah. Kita pakai loceng tu, ya Rasulullah, teng tong teng tong teng tu. Ada juga lagu tu. Nabi tak setuju kerana nak tasyabuh dengan pok Kristian. Duk pakai loceng tu. Jadi tak setuju berlaku. Ada kata kita pingat api, wasak naik gitu. Ada juga. Habis nampak wasak naik gitu, kita pakai mari kat sejih. Ada juga. Nabi tak setuju. Akhirnya rupa-rupanya Abdullah bin Zaid ni, ya Rasulullah, amau mimpi malah. Amau mimpi. Lepas tu dalam mimpi tu ada orang bel lah, ada orang berlaku suara baca Lepas tu Nabi kata, dia kata kerana Abdullah bin Zaid pun waktu Allahu Akbar, dia kata asyhadu an la ilaha gitu. Waktu Abdullah bin Zaid pun ingat dalam mimpi dia kata lapa-lapa tu, lapa-lapa bel tu. Lalu tu Nabi pun nampak setuju. Lalu tu Nabi suruh Bilal tu, suruh Bilal tu pergi duk istihad dengan lapa-lapa tu. Dikira mula situlah pada tahun pertama hijrah berlakunya azan, berlakunya bel. Ni kita ingatlah ni. Kena ingat. Habis itu. Dan dia kata, dan padanya pada tahun pertama, dalam tahun pertama tu juga berkahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berkahwin, nikah, berkahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Tahun pertama tu baru kahwin. Tu baru nikah pada tahun pertama. Teka tu Siti Aisyah umurnya 9 tahun je. Pada ketika berkahwin tu adalah umur Siti Aisyah ketika itu 9 tahun. 9 tahun berkahwinlah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kerana kalau kira sungguh pun perintah Allah Ta'ala juga berkahwin ni. Allah Ta'ala suruh Jibril mari ayat Nabi. Ya inna Rasulullah pun dengan perintah Tuhan, Allah Ta'ala suruh berkahwin dengan Aisyah. Itu dia. Tu habis itu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan padanya pada tahun pertama tu juga dah. Dan padanya pada tahun pertama tu juga jadilah sembayang di dalam negeri 4 rakaat, dia kata. Dan padanya pada tahun pertama tu juga jadilah, yakni dijadikan sembahyang di dalam negeri. Apa makna sembahyang dalam negeri? Sembahyang ketika bermukim tu lah. Ketika bermukim tu dijadi 4 rakaat. Dijadi 4 rakaat. Kok mana? Dan jadi padahan dulu daripada 4 rakaat tu 2 rakaat, jadi 2 rakaat jua. Dulunya 2 rakaat je. Kok mana asal-usulnya? Tu jadi kena tulis situ. Tapi tulis pun cepat jugalah, cepat-cepat dah, pandai-pandai. Tulis pada dalam negeri tu, yakni pada mula-mula. Yakni pada mula-mula difardukan sembahyang itu. Pada mula-mula difardukan sembahyang itu. Tiap-tiap sembahyang ialah 2 rakaat. Tiap-tiap sembahyang ialah 2 rakaat. Sama ada sembahyang ketika musafir atau sembahyang ketika dalam negeri. Maka apabila hijrah Nabi ke Madinah,
maka difardukan zuhur, asar, isya. Difardukan zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Ini dikira ketika dalam negeri. Ini dikira ketika dalam negeri. Adapun ketika musafir, maka dikekalkan atas 2 rakaat. Jadi kot tu. Zuhur dulu pun dua belakang. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ngorek subuh 2 rakaat. Tu dah. Isya 2 rakaat belakang. Belum pada tu. Lepas tu pada 1 tahun hijrah, seolah kata semaya hok dalam negeri ni, semaya ketika bermukim tak ada musafir ni, dikira 4 rakaat. Diperintah 4 rakaat. Padahal dulunya 2 rakaat je. Tu lepas tu hok musafir kekal lagu tu untuk meringan di atas umat ni. Maka diperingi orang musafir ni letih, dia penat, lalu tu diperingi 2 rakaat. Tu maknanya pada tahun tu juga, tahun pertama tu jugalah. Orang panggil faham tu dah. Jadilah sembahyang dalam negeri itu 4 rakaat dan dahulunya 2 rakaat. Kemudian jadi selepas daripada sampai Rasulullah, bila ni kemudian ni takluk kepada dijadi tu, jadilah tu. Dijadikan sembahyang dalam negeri tu 4 rakaat tu bila? Kemudian yani selepas daripada sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah, kepada negeri Madinah 1 bulan. Tahun 1 hijrah tu lah juga. Cuma mari Madinah tu sebulan je. Siapa Madinah mari dah boleh sebulan. Tu semaya zuhur pun mulai ditambah jadi 4. Asar 4, isya 4. Dulunya 2 belakang. Tu. Nampak tu dah. Dan pada tahun pertama dari hijrah tu juga, tahun tu juga sembahyang Jumaah, di fardu sembahyang Jumaah, sembahyang Jumaat ulah-ulah. Tu sembahyang Jumaat. Tulis itu pada sembahyang Jumaat tu. Jadi maka mengirja Rasulullah akan solat Jumaah. Kali yang pertama pada kampung Bani Salim bin Auf. Jadi berlaku Jumaat yang pertama pada tahun hijrah 1 mula. Hak ni kira kata mula-mula hijrah benar-benar. Dah. Jadi kisahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sapa di Madinah mula-mula, Nabi tak masuk lagi kota Madinah lagi. Nabi duduk mana? Nabi duduk Quba tu. Nabi duduk di kampung Quba. Jadi sebab apa? Sebab hikmat Nabi ni, Nabi tak masuk lagi dalam Madinah. Kerana dalam Madinah ni dia ada 2 puak besar-besar. Puak hak duk kelahi mari lama dah. Puak mana? Puak Aus dan Khazraj. Auf dan Khazraj ni 2 puak ni duk kelahi balah lama. Sahabat duk ada dah. Sahabat tu mari belum pada Nabi datang lagi. Sayyidina Umar gapo mari dah. Hijrah mari duk di Madinah dah dulu. Nabi tak sapa lagi puak-puak sahabat setengah-setengah dia ada dah. Lalu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat keputusan untuk berehat dulu di Quba. Di Masjid Quba. Di Quba tu Nabi boleh mulai semaya
mula bina masjid tu. Kuba tu lah masjid mula-mula dibina. Masa tu tak ada buat lagi Masjid Nabawi, buat di Kuba dulu. Kita gilah di Masjid Kuba tu. Lepas tu di tepi Masjid Kuba tu ada satu kebun tamar. Hak Nabi duduk dalam situ. Kebun tamar tu tua kebun yo masuk jejak Nabi masuk, yo wi Nabi makan wa tamar dia. Sampai hari ni ada kebun tu lagi. Air penjunih kita gila lagi di situ. Tempat Nabi semaya dalam kebun tamar tu. Di Masjid Kuba, dekat Masjid Kuba tu. Nabi duduk di situ apa hari? 3 hari. Tak silap saya 3 hari, 3 malam. Duduk di situ. Tujuan Nabi duduk di situnya sebab apa? Sebab nak wi sahabat mari. Nak wi sahabat tu mari temung Nabi. Pak sahabat duduk lilalai tu mari tubik mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kita pergi di Masjid Kuba. Tu dah. Tu di situ. Mari jumpa, nak pergi sahabat semua dapat mari jumpa. Lepas tu ketika tu nak seolah kata nak jadi bersatu hati dululah antara Aus dan Khazraj ni. Nabi guna masa tu untuk nak kecek kira nak jadi satu hati. Sebab dia masuk pergi selalu tu kadang-kadang tak tahu kata nak giduk kena atau puak mana. Lama giduk tak puak ni tak setuju pula, giduk tak puak ni tak nampak pula dah. Jadi duduk di luar dulu. Duduk di luar tu seolah kata nak jadi satu hati dulu molek. Ketua Aus mari jumpa, ketua Aus Khazraj pun dapat bertemu. Akhirnya keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada Kuba. Hari Jumaat Nabi tu baik daripada Masjid Kuba. Pada Jumaat tu dia lalu di masjid ni. Masjid Jumaat lah ni orang panggil. Ni Nabi lalu di kampung ni, kampung Bani Salim ni. Tak jauh kalau Sining pun si Kuba kat Sining duk mana? Kita kata kalau jalan betul-betul Masjid Dalo. Tu Masjid Dalo tu Masjid Kuba. Pondok kita ni Masjid Jumaat. Nabi lalu mari jalan ni daripada Kuba nak hadap ke masuk ke kota Madinah tu dia lalu ke kampung Bani Salim tu. Bani Salim pergi utara ya Rasulullah, buti maya turun tempat kita dulu. Turun tempat kita dulu. Sebab apa? Sebab dia tak jangkok nak puak di Kuba no ya demo tu seolah kata ya Arab ni ya buat kabilah, ya puak. Lepas tu dia kata numpuak nung tu Nabi duk boleh 2-3 hari. Turun tempat kita nak ambil seolah kata nak ambil nama katalah. Nak boleh tupai tuah kata Maka mula Nabi tak saya turun lagi. Nabi tak saya turun. Nabi tak saya turun lagi. Akhirnya apa ketua Bani Salim kata ya Rasulullah, Allah kalau Rasulullah tak turun ke sikit lagi ke puak hak Kuba tu boleh waktu tengok dia sampai kemat. Waktu tengok kata puak iya tu Nabi berhenti. Nabi tak berhenti tempat kita. Boleh waktu tengok puak dia boleh waktu tengok sampai kemat ya Rasulullah. Lalu tu Nabi pun turun juga. Pada Bani Salim tu. Turun juga di Bani Salim. Maka di situlah Nabi mulai kerja semaya Jumaat. Tu semaya Jumaat tu mula diperintah. Dan di situlah Masjid Jumaah namanya lah ni kalau kita pergi situ, nama Masjid Jumaah. Di situlah dibinakan masjid. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun semaya. Tu. Kalau kita pergi tu dekatlah. Tapi lah ni dia bina kita. Kena jalan, sedap jalan. Tak jalan daripada Kuba jalan mari. Jalan mari kepada Masjid Jumaah tu. Situlah tempat semaya Jumaat mula-mulanya. Kita boleh masuk lagi semaya dalam masjid tu. Allahu Akbar. Madinah ni tempat dia dah, tempat sejarah. Duduk di kita pergi bucu mana pun dia angin sejarah ada, angin Rasulullah. Angin orang panggil bau sejarah dulu tu dah. Nak bucu situ tempat Nabi pergi sini tempat Nabi ada berlaku. Tu. Jadi sebulan tak habis. Sebulan tak cukup lagi nak jalan dalam Madinah. Tak cukup.
Sebulan tu puasa tak cukup. 10 hari lagi tak cukup. Bukan nak boleh cukup. Habis itu, dan padanya tahun pertama juga tu berlaku sembahyang Jumu'ah. Yang daripada kampung apa saat ni, Bani Salim. Bani Salim bil Aus. Jadi debel pot dia pun. Jadi debel agaklah. Dan permulaan atap kepada sembahyang Jumu'ah tu. Jadi dan ada padanya pada tahun pertama tu juga permulaan membaca khutbah. Khutbah di dalam Islam, dalam agama Islam. Khutbah mula-mula pun situ. Moga hari Jumaat Nabi pun mula khutbah pada tahun tu. Khutbah yang mula-mula dalam Islam, khutbah tu. Khutbah tu. Sembahyang Jumaat mula-mula dan khutbah mula-mula dalam Islam. Pada tahun tu lah juga. Di kampung Bani Salim tu lah. Dan padanya pada tahun pertama daripada hijrah tu juga bersaudara, maksud bersaudara ni berbaik, berdamailah, bersaudara, berbaik-baiklah orang Muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan Ansar, orang Madinah asal. Tu baik, jadi bersaudara panggil tahun tu. Jadi supaya orang dah. Sehingga setengah orang ada bini banyak, 2-3 orang ceras orang wi kepada orang Muhajirin hok mari tu. Wi kamu ceras. Setengah ada harta ada kebun wi kebun. Jadi salah waris. Kerana orang Muhajirinnya mari kaki jadi kosong tangan. 10 jari dia datang kerana barang-barang duduk di Mekah habis sanggup tinggal meninggal di sana. Dirapah mik oleh puak musyrikin habis. Mari tangan kosong sungguh. Lalu tu ni baik sungguh muhasad ni. Muhajirin dan Ansar dua ni. Masya Allah. Ya baik. Orang Madinah asal ni ya baik dah. Sifat dia tu baik dah. Kalau kita pergi Madinah tu, orang Ansar asal tu ya sifat dia je melembut dah. Baik. Atuk nenek dia lagu tu. Tu. Bersaudaralah oleh orang Muhajirin dan Ansar. Kemudian daripada sudah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 bulan kepada Madinah. Kemudian ni takluk kepada bersaudara. Jadi berbaik, jadi bersedaging dah. Seolah kata bersedaging darah dah. Orang Muhajirin dan Ansar ni mula-mula siapa tu bahasa dia lah. Mula-mula siapa tu dia tak jadi jinak lagi hati. Ya orang lah asing mari ni. Ya bukan kata boleh jadi baik status lo. Ya rasa liah hati juga lah tak jinak mana. Tapi akhirnya bersedaging darah dah orang Muhajirin dan Ansar tu. Bila tu berbaik tu kemudian jadi selepas daripada sudah datanglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah tu 8 bulan. Datang kepada Madinah. Ayalah tu. Datang ke Madinah 8 bulan. Jadi bersedaging darah dah orang Muhajirin dan Ansar. Nak royak kata bijak Nabi kita boleh satukan hati. Dua golongan dalam masa yang singkat saja boleh. Kita ni kadang-kadang hidup kampung demo setahun 2 tahun tak jadi wasa jadi orang kampung tu lagi. Duk wasa asing situ, wasa orang luar. Orang kampung tu pun wasa kita orang luar. Lek kita pun wasa kita orang luar sungguh. Duk wasa situ kadang-kadang duk 10 tahun pun duk wasa orang luar situ. Ada gitu lah. Tapi ni dak jadi wasa rumah, wasa kampung sendiri. Bukan wasa orang luar dak ni. Orang Muhajirin mari ni bukan wasa orang luar dak. Orang Ansar pun anggap kata orang Muhajirin ni bukan orang luar, orang kampung sendiri, orang sadah. Masya-Allah 8 bulan. Bijak tu. Bijak. Lepas tu tengah jalan tu ada lelaki tok-tek ada juga berlaku tok-tek bawa dia disapak kecil hati antara dua kabilah tu, antara buat tu, tapi akhirnya dia klik baik semula juga. Jadi baik klik. Habis itu kemudian dan padanya pada tahun pertama juga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun tu juga sembahyang jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang banyak, Nabi sembahyang banyak.
Tu Nabi mula semaya banyak. Semaya jenazah atas Barra bin apa tu Ma'rur. Ma'rur, la'alla as-shawab Ma'rur dengan ra tu. Dengan ra bukan fa, Ma'rur gitu. Jadi Rasulullah semaya banyak di atas Barra bin Ma'rur. Ni awal-awal mereka yang orang panggil bai'ah dengan Nabi lah ni. Masuk dalam orang bai'ah dengan Nabi juga. Sallallahu alaihi wasallam Ma'rur ni, Barra bin Ma'rur ni. Radhiyallahu anhu, sahabat juga. Dia orang mula-mula bai'ah lah dengan Nabi. Tu. Masuklah awal-awal mula-mula orang bai'ah, akad setia dengan Nabi, nak taat, nak hidup bersama Nabi. Tu Barra bin Ma'rur. Barra bin Ma'rur. Maka dia meninggalkan dunia, Nabi semai-manyak atas dia. Kemudian daripada mati Barra. Selepas daripada mati Barra 1 bulan maya gaib. Kia semaya jenazah maya ni maya gaib pula lah. Kerana mati dah sebulan. Lepas daripada mati sebulan. Tu dia. Ni kena cek kisah WLC lagi lah, kata dia mati di mana dah. Di Madinah ke di mana ke. Barra bin Ma'rur ni. Lepas tu Nabi pergi semaya ke dia. Lepas dia mati 1 bulan dah. Kemungkinan tu berita tak tahu kata mati. Kerana sebab masa dulu ni dia jauh dah tepat dah. Bila jauh tu kok jadi berita nak sampai mari tu jadi lama berita kematian tu. Tu kena tengoklah tu. Tu. Dan pada tahun yang kedua daripada hijrah, dan berlaku pada tahun tadi tu lebih kurang tahun pertama tu. Kena ingatlah tahun pertama tu berlaku gapo dah. Tahun yang kedua berlaku gapo kita mulanya kita ingat. Dan pada tahun yang kedua, pada tahun berlaku pada tahun yang kedua daripada hijrah, berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah. Berlaku pada tahun yang kedua, pertengahan bulan Sya'ban. Yani pada pertengahan bulan Sya'ban. Tengah-tengah bulan Sya'ban. Maknanya makin tengah dah lah, 15 gitulah lebih kurang kita kata. Pada pertengahan bulan Sya'ban. Tengah tu berlaku apa? Berpaling kiblat, sembayang kepada Kaabah. Berpaling kiblat sembayang kepada, yang ini daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, kepada Baitullah. Mula berpaling kiblat pada masa tu. Masya Allah. Tu dia. Nampak tak dah? Habis paling kiblat dulunya hadap kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestin tu hadap semaya pun hadap kot nu. Lepas tu di tengah bulan Sya'ban pada tahun yang kedua hijrah tu berlaku berpaling kiblat. Nabi pun dah cerita-cerita lama dah. Tengok padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sembayang iyo Nabi ini sembayang pada Madinah dah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semayalah daripada Madinah tu bersama-sama sahabat. Tu. Semaya sekali dengan sahabat. Tulis itu pada sembahyang tu, yakni pada Masjid Bani Salamah. Nabi duduk semaya. Teka tu Nabi bukan duduk di Masjid Nabawi ni li. Nabi tak ada duduk di kota Madinah. Teka tu Nabi pergi di Masjid Bani Salamah. Nabi duduk situ. Semaya bersama-sama sahabat situ. Semaya gapo? Sembayang zuhur. Jadi sebagai sembayang zuhur. Duduk semaya zuhur di situ. Tu semaya zuhur. Ketika aku duduk semaya zuhur,
setengah semaya Zuhur tu. Setengahnya jadi 2 rakaat mula-mula. Setengahnya jadi 2 rakaat mula-mulanya daripada semaya Zuhur kepada Baitul Maqdis, berhadap kepada Baitul Maqdis. 2 rakaat mula-mula hadap ke Baitul Maqdis. Dan setengah semaya Zuhur. Setengah daripada semaya Zuhur jadi 2 rakaat yang terakhir tu kepada Kaabah, berhadap kepada Kaabah Al-Musharrafah, hadap kepada Baitullah tu. Tu jadi saya panggil Masjid Bani Salamah ni dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain kalau kita pergi di sana tu ya ada lah tandanya. Ya bukan kata paling lagu mana dak. Kata paling dekat. Ya jauh sangat lah dah. Supaya kita kata gini. Kalau lihat ni Kaabah, lihat ni Baitullah. Hadap Baitul Maqdis. Ni. Kalau rumah kita, kalau lihat jatuh tu Baitullah, lihat naik ni Baitul Maqdis, ya bukan kata dekat gitu. Tu semaya di Masjid Bani Salamah. Semaya 2 rakaat. Ada? Ya ada lah kalau kita pergi Masjid Qiblatain tu dah. Ni tempat hak Nabi semaya, ada kepada Baitullah. Lepas tu dia buat isyarat sikit atas tu. Atas ya ada telah sikit situ. Isyarat kata ni kawasan tu lek nu lah Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kata masjid kalau masih hadap kepada Baitullah, sebelah lagi tu Baitul Maqdis. Dulu hadap orang ikut ni lako. Hadap daripada apa dia? Daripada Baitul Maqdis tu asalnya. Nabi SAW ni lama dah duduk cerita-cerita. Duduk di Mekah tu hadap kepada Baitul Maqdis. Dah perintah Allah Ta'ala mula-mulanya hadap Baitul Maqdis di Palestin. Pergi kepada Madinah pun dah hadap ke Baitul Maqdis itu. Tapi dalam hati Nabi tu, jadi bila sapa kepada Madinah dah. Sapa kepada Madinah, Yahudi di Madinah pun banyak. Yahudi di Madinah pun banyak. Lepas tu akhirnya Yahudi kata, tengok tu Muhammad pun hadap kepada tempat pok kita juga. Jadi pok Yahudi ni ibadat dia yang hadap kepada Baitul Maqdis tu juga. Ia paling kepada Baitul Maqdis tu. Maka Islam kita ni berpaling kepada Baitul Maqdis. Lalu tu Nabi kita SAW, hati Nabi tu dia dewasa. Hati Nabi tu duk rindu semua. Nak bagi Allah Ta'ala perintah paling kepada Baitullah. Kerana Nabi ni rindu kepada Mekah satu. Rindu kepada negeri Mekah. Yang keduanya, rasa nak berbezalah sikit dengan orang Yahudi. Kerana Baitullah tu pun tempat mulia yang dibina oleh Datuk Ibrahim alaihissalam. Maka jadi hati duduk lagu tu lama dah. Lepas sehari Nabi duduk tengok langit sama. Bila Jibril nak waktu ayat Quran mari pi paling Baitullah, pi paling ke Baitullah. Bila nak hari duduk jengok naik atas langit, duduk nanti tunggu Jibril. Tunggu malaikat Jibril. Bila Jibril dah datang mari. Akhirnya ayat Quran turun. Ayat Quran turun. Ketika tu Nabi duduk semaya tu, Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguhnya kami tahu Muhammad mung tu do jengok-jengok naik ke langit, tengok-tengok ke langit sokmo hari-hari. Duk tunggu Jibril, bila Jibril nak turun mari wak ayat Quran mari atau wak perintah mari suruh paling kepada Baitullah. Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah, maka kami akan paling dah kepada kiblat hak musuka Muhammad. Masya-Allah. Tu kiblatan tardaha. Allah Ta'ala kata kami akan berpaling kepadamu, untukmu akan kiblat yang kamu redha, kamu suka. Masya-Allah, besar tu. Lafaz tardaha tu pangkat Nabi besar tu. Allah Ta'ala muliakan Nabi. Aku nak hadap kepada kiblat hakmu redha Muhammad. Berarti Nabi ketika tu hati Nabi tu duk redha kepada Makkah itu. Lalu tu Allah Ta'ala kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Paling ke Masjid Haram. Ayat tu turun Jibril waktu mari tekat semaya Zuhur kak, boleh 2 rakaat Nabi paling.
Sahabat orang buka lah. Buka sah. Nabi jalan. Mula-mula kata duduk di ini. Mula-mula kalau hadap ke Baitul Maqdis. Hadap kau ni. Lepas tu boleh 2 rakaat. Paling klik kat belanghan mari. Sahabat orang buka tengah. Nabi pun jalan. Jalan. Mari dulu ni pula. Hadap kau ni pula. Sahabat pun hadap paling muka kau ni belakang. Asap. Paling tengok Nabi. Paling kot ni. Hadap rokomai paling kot ni pula. Tu. Kira 2 rakaat yang terakhir tu boleh hadap ke Baitullah. 2 rakaat pertama hadap kepada Baitul Maqdis ketika tu. Kalau kita pergi Masjid Kiblatain tu bolehlah kena tengok tempat. Namanya Masjid Kiblatain lah ni. Masjid 2 kiblat. Asalnya Masjid Bani Salamah nama dia. Situ Nabi nak semaya. Pada tahun yang keberapa? Tahun yang kedua daripada hijrah. Bulan apa? Bulan Syakban. Tengah-tengah bulan Syakban. Tu mulailah hadap kepada Baitullah sampai kiamat. Sampai kiamat. Tu ayat tu. Tu dia. Kalau kita pergi pada Masjid Kiblat ayat tulis fawalli wajhaka syatral. Ambil ayat tu mari tulis. Kak. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjid. Ada ayat tu. Tu. Masjid Kiblatain ni ada kelebihan juga. Semaya situ boleh Allah Taala pahala umrah. Tak silap saya Masjid Quba anda boleh pahala umrah. Tu. Ada lah hadis sahih sebut. Kita bakal gilah insya-Allah dah. Tu. Tu Masjid Kiblatain. Mula-mula duk faham bab ni saya. Duk faham kata kiblat ni. Lepas tu paling kiblat ni. Jadi dua kiblat lagu tu bukan lagu tu ya betul lah dah. Lek ni. Kerana negeri Baitul Maqdis dengan Mekah ni ya betul ke? Ya terungkan kam. Terungkan kam. Madinah duk tengah. Lepas tu kalau hadap muka kepada Syam, kepada Baitul Maqdis tentu paling belakang kepada Mekah. Bila hadap muka ke Mekah tentu paling belakang kepada Syam, kepada Baitul Maqdis. Tentu gitu dah. Boleh dah. Kalau begitu maka pada tahun itulah ingat tahun yang kedua. Ni ngaji tu ingatlah, lama-lama lupa lah. Setengahnya kepada Baitul Maqdis dan setengahnya kepada Kaabah. Dan pada tahun yang kedua daripada hijrah tu juga pada tahun yang kedua daripada hijrah itulah di fardu puasa bulan Ramadan. Qalu ta'ala dan padanya pada tahun kedua bulan Syakban. Jangan kata gitu. Kerana perintah Ramadan ni ya bukan bulan Ramadan, ya fardu di bulan Syakban ni lagi. Nanti nak puasa bulan Ramadan, bukan kata masuk Ramadan barulah perintah puasa Ramadan, bukan. Dan padanya pada tahun kedua bulan Syakban tu juga di fardu puasa bulan Ramadan. Di fardu berpuasa pada bulan Ramadan. Tu. Nah. Apa nama ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat tu mari dah. Pada bulan Syakban. Habis itu. Dan pada kau yang rajah dan sabit pada pendapat yang kuat, kau yang rajah ada sabit pada pendapat yang kuat bahawasanya tiada wajib puasa dahulunya.
tiada wajib puasa dahulunya. Dan puasa mereka itu dahulunya 3 hari pada tiap-tiap bulan. Gitu. Dan sabit pada kau yang rajah, kau yang kuat, pendapat yang kuat bahwasanya tiada wajib puasa dahulu daripada puasa bulan Ramadan. Sebelum pada diperdu puasa Ramadan, tanya kata sahabat, dak puasa dak gi? Puasa dah. Belum pada tu. Dah berlaku puasa dah. Cuma puasa yang berlaku dulu ni bukan penuh bulan dah. Ya puasa tiap-tiap bulan 3 hari. Awak gitu ambil mari. Puasa 3 hari. Maka soalannya, puasa yang berlaku sebelum daripada puasa Ramadan tu wajib tak? Pada kau yang rajah kata tak wajib. Puasa tu puasa sunat ya. Tak berlaku jadi wajib lagi puasa sebelum pada tu. Faham kata ada juga kau kata wajib dah. Kau kata wajib dah sebelum tu. Cuma tak jadi panggil wajib sebulan penuh tu dak lagi. Tu. Maknanya puasa tak wajib puasa dulunya. Dan puasa padahan, puasa mereka itu Nabi dan sahabat tu dahulu daripada puasa Ramadan tu, bulunya sahabat dah puasa dah 3 hari pada tiap-tiap bulan. Tu 3 hari pada tiap-tiap bulan. Nak bulan 3 hari, dan nak bulan 3 hari. Sebelum daripada diperintah puasa Ramadan tu dah puasa dah 3 hari tiap-tiap bulan, 3 hari tiap-tiap bulan. Muharram 3 hari, Safar 3 hari. Lagu tu lah Nabi pun dah puasa dah, sahabat pun dah puasa dah. Tu. Nampak tu dah. Maka dah puasa dulu. Hari mana 3 hari tu? Hari 13 dan hari 14 dan hari 15 tu. Hari 13, 14, 15. Nak bulan. 13, 14 dan nak bulan. Sampai sekarang ni pun disunat lagi ni. Puasa 13, 14, 15 ni orang panggil Ayyamul Bait. Hari putih. Hari putih. 13, 14, 15. Sunat berpuasa pada tiap-tiap bulan. Tapi dulu pun Nabi dah puasa dah. Belum pada diperdu Ramadan tu dah puasa dah. Boleh. Habis itu hari 14 dan hari 15. Habis. Dan 10 Muharram, 10 bulan Muharram atau pada 3 hari. Dek puasanya dulunya 3 hari dan 10 bulan Muharram, hari Ashura tu. Hari Ashura tu dek puasa dah kerana Nabi sapa di Madinah mula-mula tu. Nabi tengok Yahudi dek puasa. Tengok Yahudi dek puasa. Yahudi dek puasa hari Ashura tu. Bila nampak pok Yahudi duk puasa, Nabi tanya, "Gapo ni pok menduk puasa? Gapo ni?" Maka pok Yahudi kata, "Kami berpuasa kerana syukur kepada Allah di atas kelepasan Nabi Musa daripada bunuh Firaun. Firaun duk lari, Firaun duk hamak nak bunuh ya." Maka Sayyidina Musa alaihissalam tu selamat daripada kekejaman Firaun pada hari itu. Yahudi kata, "Kami pun bersyukur pada hari itu berpuasa." Lalu tu Nabi kita kata, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak dengan Musa daripada puakmu lagi. Kalau gitu kak, puakmu ni email dengan dia, aku ni seolah kata kakak, adik kakak kenabian, sama-sama jadi nabi. Aku lebih berhak lagi dengan Musa daripada puakmu. Lalu tu Nabi pun puasa pada bulan 10 Muharram dan suruh sahabat puasa katik. Puasa juga pada 10 Muharram tu. Kita pun sampai ke hari ni dah. Puasa bulan Ashura, hari Ashura. Puasa tak mi kau ni? Puasa tak? Dah. Mi kata muju puasa mari rumah. Hari Ashura tu mi mari. Mi mari ponak. Mula-mula mari ponak lepas Covid dah. Mari dak tukar puasa. Hari ni Ashura dah kali ni. Dia kata, kalau lepas kita nak buka puasa tak. Jadi beliau mari sebelum pada tu hari yang ke-9, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu duk puasa 10
Muharram tu mari lama dah. Jak daripada apa dia bulan tahun yang kedua lagi. Itu kau dulu tak silap saya ni tahun pertama kerana Ashura ni. Tapi puasa dah lah belum pada Ramadannya. Baik kata tahun pertama tu lebih kurang tu puasa dah Nabi 10 Muharram. Maka duk puasa-puasa lagi Nabi pun duk wasa muga semakan dengan Yahudi semua ni, wasa nak menyalahi katik dengan pok Yahudi. Kerana wasa tak sedap. Tak sedap. Jadi supo tu tak nak tak sewi supo Islam dengan agama Yahudi. Lalu tu Nabi kata, la in baqaitu ila qabilin la asuman at-tasi'ah. Kalau aku hidup sampai hadapan aku nak puasa hari yang ke-9 kata 9 10. Pok Yahudi puasa hari 10 ya. Aku nak puasa 9 10. Aku nak puasa hari 9 kata. Maka Nabi tak ada nak sampai hadapan meninggalkan dunia dulu. Lalu tu azam dia pun menjadi sunnah kepada umat juga untuk kerja. Kita patut tak boleh tinggal lah hari yang ke-9 pun. Tu dia. Tak boleh tinggal lah hari 9, 10 tu. Mulanya kena wali wirid nak tahu lah. Wirid tahunan kita. Habis itu. Padahal sebelum pada tu dah berlaku. Dah puasa 10 bulan Muharram tu. Adalah puasa itu. Adalah segala puasa itu. Puasa 3 hari. Puasa bulan Muharram tu. Atas jalan sunat je. Atas jalan sunat je. Bukan jalan wajib dak. Di atas kau yang rojah lah dah. Atas kau yang rojah tu tak wajib. Ada satu kaum kata Ashura itu tu wajib dah belum pada tu. Ashura tu wajib. Belum pada apa bulan Ramadan tu Ashura wajib. Cuma bila datang fardu Ramadan tu diangkat hukum wajib tu. Kekal hanya hukum sunat. Nampak tak dah? Masalah puasa Ashura tu. Habis itu atas jalan sunat. Sekat tu dulu adalah. Dan padanya diperdu zakat fitrah dan zakat arta. Dan padanya disyarak sembayang hari raya fitrah dan sembayang hari raya adha. Dan memperbuat kurban Nabi SAW dengan 2 ekor kibas yang bagus. Lagi punya tanduk keduanya. Itu dia. Dan padanya berkahwin Sayyidina Ali atas Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Itu pada tahun tu belakang. Nanti kita sambung semula insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u billahi syai' wa 'amalin la yurfa'u. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan rabbana. Wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وموت إخواني وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجل أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله والصحب طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا
ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.